Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, pembangunan di kawasan luar bandar akan terus menjadi agenda utama dalam perancangan pembangunan dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Ia dibuktikan dengan peruntukan sebanyak 63% untuk kawasan luar bandar dari 9.04 bilion ringgit peruntukan pembangunan dalam Belanjawan Sarawak 2024. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, penyaluran peruntukan itu jelas membuktikan dasar dan polisi dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak tidak hanya bersifat retorik tetapi perancangan yang akan dilaksanakan. Jadi begitu juga Yang Amat Berhormat Premier kita tidak lupa bahawa memang ada jurang pembangunan di antara bandar dengan luar bandar. Oleh itu, beliau menentukan bahawa dari 9.04 billion fund for development, 63% are allocated to rural area, termasuk kita di Dalat. Inilah menunjukkan bahawa dasar ataupun polisi yang kita telah umumkan is not just retorik, tapi ianya dilaksanakan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Pesta Besaung Dalat 2023 dan perasmian Dalat Waterfront Fasa 1 bertempat di tebingan Sungai Dalat pada Ahad. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian Royston Valentine. Menjelas lanjut, Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata, projek pembinaan Jalan Medong Les Berasau Klip telah diluluskan dengan kos bernilai 90.5 juta ringgit. Kerajaan telah pun meluluskan 90 juta 500 ribu untuk projek ini. Dan according to the information, I was informed this will be tender this month. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah memberitahu pembinaan fasa 3 tebingan Sungai Dalat akan dilaksanakan dengan kos sebanyak 4.964 juta ringgit. Katanya, reka bentuk bagi fasa tersebut sedang dilaksanakan dan tender akan dileluarkan pada suku pertama 2024. And I was informed there is another program to do the fasa 3 waterfront. Now it is being designed dengan kos 4.964 juta. And we hope di ADE going to be tender first quarter of 2024. Katanya penganjuran Pesta Besaung itu bukan sahaja menjadi platform kepada peniaga menjana pendapatan, malah dapat memaparkan kepelbagaian budaya dan kaum yang ada di Dalat sekaligus menyelahkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Usai berucap, Dato' Ahmad Douglas Ugah kemudiannya menandatangani plak perasmian naik taraf Dalat Waterfront Fasa 1 sambil disaksikan Datuk Seri Fatimah dan Royston. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah yang juga Adun Dalat dalam ucapan aluannya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah meluluskan pembinaan jalan di Kampung Kekan Seberang dan Kampung Medong Seberang. Katanya pembinaan jalan tersebut juga akan terus disambung menuju ke Kampung Kut. We requested from the government supaya dapat dibina jalan penghubungi Kampung Kekan Seberang dan Kampung Medong Seberang. The government yang berhormat Dato' Amar beri kita lebih daripada itu. Ianya nanti akan dapat disambung terus sampai ke Kut. So it doesn't stop at Medong tetapi terus sampai ke Kut nanti. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Dato' Ahmad Douglas Ugah kerana memastikan projek naik taraf tebingan Sungai Dalat Fasa 1 itu dapat dilaksanakan. Selepas perasmian, Dato' Ahmad Douglas Ugah sambil diiringi Datuk Seri Fatimah dan Royston sempat melakukan pelepasan dan penyampaian hadiah acara Raja Pecut 30 Pengayuh Lelaki Akhir. Untuk rekod Pesta Besaung Dalat kembali dianjurkan pada tahun ini selepas kali terakhir pada tahun 2019. Berlangsung dari 8 hingga 10 Disember, Pesta Besaung kali ini padat pelbagai aktiviti dengan pertandingan perahu bidar, pertandingan Ratu Cantik, pertandingan bot laju, pameran, gerai jualan dan banyak lagi.
Keperkembangan di Miri, dasar pendidikan tinggi percuma yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bermula tahun 2026 merupakan langkah terbaik untuk melahirkan lebih banyak tenaga kerja mahir dalam kalangan anak jati negeri. Pelaksanaan dasar tersebut merangkumi institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri iaitu Universiti Teknologi Swinburne, Universiti Curtin, Universiti Teknologi Sarawak UTS, Kolej Universiti ICATS dan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentec. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, dasar tersebut akan menyediakan peluang alternatif untuk pelajar tempatan mendapat pendidikan terbaik. Jelasnya Sarawak memerlukan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan pelbagai industri termasuk dalam bidang teknologi, kejuruteraan dan sains sejajar dengan hasrat untuk menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030 dengan berteraskan pembangunan teknologi. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Makan Tahunan 2023 Sekolah Kebangsaan SK St. Joseph Miri pada Sabtu. Pada majlis itu, adun senadi itu turut menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan dana sekolah mubalik di Sarawak bagi tahun 2023 daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor berjumlah RM100,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK St. Joseph Miri bagi tujuan menaik taraf bumbung kantin dan bilik darjah. Manakala Ratma Dani berjaya merangkul gelaran Raja Bukit dalam Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Road Race 1.0 kategori terbuka lelaki. Kejayaan mencatatkan masa 2 jam 42 minit 37 saat telah membolehkan beliau membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM2,000 beserta medal dan baju kemenangan yang disampaikan oleh Datuk Bandar DBKU Hilmi Othman. Bagi kategori terbuka wanita pula, Alisa Lau Huina meraihkan gelaran Johan dengan hadiah wang tunai berjumlah RM300 beserta trofi. Dalam pada itu, Hilmi memberitahu DBKU Road Race 2.0 akan diadakan semula pada tahun depan memandangkan penyertaan kali ini mendapat sambutan yang menggalakkan iaitu sebanyak 250 peserta. Katanya, penganjuran edisi kedua acara ini pada 2024 akan menampilkan lebih ramai peserta dari dalam dan luar negara bagi meningkatkan lagi minat terhadap sukan berbasikal. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penangguhan DBKU Road Race 1.0 di Kuching pada Ahad. Terdahulu, simbolik pelepasan acara ini telah disempurnakan oleh Presiden Persatuan Berbasikal Sarawak, Datuk Benjamin Hasbi, bertempat di Dewan Suara Kuching. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS semasa portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan majlis penutupan Pesta Bersaung Dalat 2023 dan Perasmian Dalat Waterfront Fasa 1 yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas di tebingan Sungai Dalat pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.